Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana masih bersama kami dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Bersama saya hos anda pada hari ini, Ahmad Afif bin Zulkifli Ahad. Kami bersiaran lagi dalam Astro Apa Ni. Itu kita teruskan dengan tema kita pada hari ini. Ya, tema kita pada hari ini ialah poligami tanpa kebenaran pihak mahkamah. Apakah sebab dan kesannya? Sudah tentu topik kita yang cukup panas pada hari ini. Baiklah, sebelum itu saya perkenalkan panel-panel kita pada hari ini, iaitulah yang pertama Ustaz Pegawai Kadet Awangku Muhammad Firdaus bin Awangku Bahar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, seterusnya Ustaz Muhammad Syazwan bin Matnawi. Dan seterusnya Ustaz Syamil Khairi bin Syamsul Kahar. Dan yang akhir sekali Al-Fadhil Ustaz Muhammad Daniel Safiuddin bin Khairi. Assalamualaikum Ustaz-Ustaz sekalian. Apa khabar? Diharapkan semuanya baik-baik saja, insya-Allah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita ketahui ya, poligami ni adalah lawan kepada monogami. Ya. Monogami kita kahwin satu kan. Manakala poligami ialah kita kahwin lebih daripada satu, iaitu 2, 3 dan ke atas. Walhal dalam agama Islam telah menghadkan hanya sehingga takat keempat saja. Okey. Monogami satu, bila masuk kedua dah jadi poligami, ketiga dan keempat, ya. Poligami dalam Islam hanya dibolehkan dalam keadaan, walau bagaimanapun, tuan-tuan puan-puan, poligami dalam Islam hanya dibenarkan dalam keadaan tertentu sahaja. Kan? Tidak boleh lebih daripada 4 wanita dan diiringi dengan syarat-syarat yang tertentu. Seperti mana dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, yang bermaksud, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, yakni apabila kamu berkahwin dengannya, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan yang lain, 2, 3 ataupun 4. Seperti mana yang kita tahu, terdapat sebab keharusan poligami menurut hukum syarak. Ya, seperti keinginan mendapatkan zuriat, kerana isteri disahkan mandul, mencegah diri daripada melakukan perzinaan, kan, isteri mempunyai penyakit yang berpanjangan yang tidak mampu menjalankan tanggungjawabnya, terutamanya dalam menunaikan nafkah batin, kan, melindungi dan membantu golongan wanita dalam situasi kesusahan hidup seperti kematian suami dan sebagainya, kan. Walau bagaimanapun, seperti mana yang kita ketahui hangat dalam berita-berita pada hari ini tentang poligami tanpa kebenaran pihak mahkamah. Di dalam Malaysia, untuk kita hendak berpoligami itu sudah termaktub dalam undang-undang syariah. Perlulah dulu untuk meminta keizinan daripada pihak mahkamah. So kita teruskan kepada Ustaz Pegawai Kadet Awangku Muhammad Firdaus dan juga Ustaz Muhammad Daniel Safiuddin untuk menjawab persoalan ini. Ya Ustaz berdua, apakah sebab ya ataupun faktor yang menyebabkan berlakunya poligami tanpa kebenaran pihak mahkamah? Ya Ustaz, silakan. Perbincangan kita tentang faktor mengapa si suami berpoligami tanpa kebenaran mahkamah syariah. Antara faktor yang kita boleh ketengahkan adalah faktor suami berpoligami tanpa kebenaran mahkamah adalah kerana tidak mendapat kebenaran daripada isteri yang pertama, atau suami yang telah berkahwin 2 atau 3 orang perlu mendapatkan ataupun mereka tidak mendapat keizinan daripada isteri yang sedia ada. Penetapan syarat keizinan pihak isteri sebelum berpoligami sebenarnya tidak bersifat mutlak. Kenapa? Kerana dalam peruntukan lain dalam nama Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri menghendaki bahawa mahkamah perlu memanggil dan memohon si isteri atau isteri-isteri yang sedia ada hadir ke mahkamah
untuk memberikan keterangan secara tertutup tentang perkahwinan yang telah disyadangkan. Setelah permohonan poligami terima oleh mahkamah, bagi menentukan kelaikan permohonan untuk berpoligami kepada si suami. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa kepentingan izin dan keterangan pihak isteri sebelum mahkamah memutuskan status permohonan yang baik untuk pihak si suami untuk berpoligami. Faktor poligami tanpa kebenaran mahkamah syariah yang kedua ialah prosedur permohonan poligami yang ditolak mahkamah. Di dalam konteks ini, perlu diketahui pelbagai perkara mengenai kepentingan undang-undang syariah di Malaysia. Namun begitu, permohonan yang ditolak mahkamah akan menyebabkan hal-hal lain seperti kahwin di luar negara. Dalam kes ini, faktor yang mendorong pasangan ini bernikah di luar negara adalah disebabkan kesukaran menjalankan perkahwinan, disebabkan pelbagai prosedur yang rumit yang perlu dipenuhi di mahkamah. Terdapat juga sesetengah pihak beranggapan dan berpandangan bahawa prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keluarga Islam bertentangan dengan hukum syarak yang secara jelas Islam telah mengharuskan poligami. Undang-undang yang menyekat dan menyukarkan suami dari berkahwin lebih dari satu hanyalah bersifat teknikal semata-mata, tanpa sebarang kesan dari sudut hukum. Hal ini telah mendorong setiap pasangan yang melangsungkan perkahwinan meskipun tanpa kebenaran pihak mahkamah, dengan andaian bahawa perkahwinan tersebut pasti boleh didaftarkan di kemudian hari. Pandangan ini sebenarnya kurang tepat, kerana tujuan undang-undang tadi diwujudkan bukan menyekat dan mengharamkan poligami, sebaliknya memastikan ia tidak disalahgunakan oleh mana-mana pihak sehingga mengundang kezaliman kepada pihak isteri, memudaratkan kehidupan keluarga serta merosakkan psikologi dan emosi mereka. Maka campur tangan pihak mahkamah dilihat mempunyai asas penting dalam menjamin keharmonian dan kesejahteraan setiap ahli keluarga serta mengelakkan sebarang penganiayaan terhadap pihak isteri hasil tindakan suaminya yang kurang bertanggungjawab. Baiklah, terima kasih Ustaz Awangku dan Ustaz Daniel Sapiuddin atas pencerahan tentang faktor berlakunya poligami tanpa kebenaran mahkamah itu sebentar tadi. Baiklah, tanpa buang masa kita tanyakan pula kepada Ustaz Syamil Khairi dan juga Ustaz Muhammad Syazwan tentang apakah kesan baik ataupun kesan buruknya berpoligami tanpa kebenaran pihak mahkamah. Ya Ustaz berdua, dipersilakan Ustaz. Okey. Dalam Islam ni terdapat juga kesan kebaikan dan juga keburukan apabila seseorang itu dia ingin berpoligami. Ini adalah kerana pada masa kini antara hakikat dan cabaran yang akan dialami oleh seseorang itu yang ingin berpoligami pada zaman Rasulullah lagi. Apa yang kita tahu kan, poligami ni dia dapat memberi peluang kepada kaum lelaki yang layak untuk dia berpoligami. Okey. Kerana dengan berpoligami ni ia dapat membuktikan orang cakap ketabahan. Dia dapat membuktikan ketabahan mereka dalam memikul tanggungjawab yang berat dengan cara yang baik dan dapat diterima oleh seseorang isteri itu. Kebaikan ini sangat jelas dengan lahirnya dan wujudnya kaum lelaki dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Sebagai contoh, para sahabat-sahabat zaman dahulu kan, bahawa mereka dapat membuktikan yang mereka mampu berpoligami walaupun mereka sibuk dengan urusan negara, jihad dan sebagainya. Okey. Seterusnya, kebaikan berpoligami ni juga dia dapat menaik tarafkan kehidupan ekonomi sesebuah keluarga. Dengan hidup berpoligami ni, maka
seseorang suami itu dia akan berusaha lebih. Dia akan berusaha lebih untuk menampung keluarganya, yang ramai, dan begitu juga dengan para isteri yang mempunyai masa lapang untuk menghasilkan sesuatu produk yang boleh dijual dan sebagainya. Okey, jadi di sini jelaslah, sudah terang lagi bersuluh bahawa kebaikan berpoligami ini dapatlah kita rungkaikan. Bahawa poligami yang diharuskan dalam Islam ini bukanlah untuk memenuhi tuntutan nafsu seks bagi kaum lelaki, tapi ia mempunyai maksud serta tujuan untuk kemaslahatan ummah. Oleh sebab itu Islam juga tidak memandang mudah syarat yang dikenakan terhadap suami sekiranya dia ingin berpoligami. Okey, sekiranya syarat kebaikan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka mereka ditegar untuk melakukan berpoligami yang boleh membawa kepada keburukan ataupun lembah dosa yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini adalah kerana poligami ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, kerana dialah yang mengetahui segala keperluan dan kehendak hamba-Nya itu. Oleh itu, sekiranya seseorang itu ingin berpoligami, maka ia seharusnya perlu mempelajari dan mendalami apa yang diajarkan dahulu tentang berpoligami dalam Islam. Adapun keburukan poligami dari sudut sebahagian pandangan masyarakat dan pengalaman sebahagian daripada mereka yang pernah berpoligami adalah seperti berikut. Yang pertama, poligami akan menyebabkan banyak pihak berdosa disebabkan pelbagai jenis perbuatan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berbohong, bergaduh, mengumpat dan sebagainya. Yang kedua, poligami menyebabkan sesebuah keluarga yang harmoni menjadi hancur dan kacau bilau kerana ada pihak ketiga yang telah menggugat keharmonian tersebut. Yang ketiga, poligami akan membebankan suami kerana terpaksa mencari duit lebih untuk memberi nafkah kepada ramai isteri dan anak-anak, yang akan menyebabkan suami tidak mempunyai waktu yang cukup untuk diluangkan bersama keluarga, yang akhirnya terabai hak isteri-isteri dan anak-anak. Keempat, poligami akan melibatkan anak-anak yang tidak berdosa dalam masalah yang dihadapi oleh suami dan isteri-isterinya, seperti kurang kasih sayang, selalu mendengar pertengkaran ibu bapa dan sebagainya. Yang kelima, poligami memberi imej yang buruk terhadap Islam kerana ada unsur penindasan terhadap isteri dan mempunyai unsur seks yang kuat di kalangan umat Islam. Yang terakhir, poligami adalah amalan yang mendorong kaum suami mengkhianati kepercayaan dan kesetiaan para isteri yang sentiasa dicurahkan kepada suami-suami mereka. Namun semua anggapan-anggapan buruk tersebut hanya berlaku kepada keluarga yang berpoligami tanpa teori dan cara yang betul, seperti mana yang dianjurkan oleh Islam dan undang-undang negara. Baiklah, terima kasih Ustaz Syamil Khairi dan juga Ustaz Muhammad Syazwan atas pencerahannya. Begitulah kesan baik dan juga kesan buruk daripada berlakunya poligami tanpa kebenaran pihak mahkamah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Oh, nampaknya kita telah pun berada di akhir rancangan. Terima kasih tuan-tuan dan puan atas perhatian anda semua. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Semoga episod kali ini dapat memberi manfaat dan kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita berjumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.